Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala setiap masa dan detik memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak putus-putus. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kasih dan sayangnya kepada makhluk sentiasa memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk kita memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita teruskan kelas hadis kita menggunakan kitab penawar 40 hadis penawar hati sebagai mengisi waktu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Tak dengar suara. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dengar tak? Dengar, boleh dengar. Peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, kita manfaatkan dengan berusaha memperbaiki amal ibadah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan-bacaan ataupun pembacaan-pembacaan hadis. Melalui pembacaan-pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana nikmat ini merupakan ketika mana seorang itu bermula setiap harinya memandang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak putus-putus, dan dia sedar bahawa Allah Subhanahu wa taala yang kurniakan kepada dia itu nikmat, maka timbul di dalam hati seorang hamba itu untuk apa? Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala
sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan banyak nikmat, tetapi kita sebagai hamba-Nya, sebagai makhluk-Nya, tidak mempersembahkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amalan, dalam bentuk cara hidup kita, cara hidup yang bersesuaian, bertepatan dengan apa yang agama tunjukkan kepada kita. Jadi sebagai salah satu caranya adalah kita mengisi ruang dan peluang ini mendengar pengajian ataupun tazkirah dan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita buat malam ini. Moga-moga bermanfaat terhadap apa yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala terima apa yang kita lakukan. Jadi malam ni insya-Allah kita masuk pada hadis yang ke-11, hadis yang ke-11 daripada kitab 40 hadis penawar hati, penawar hati yang disusun oleh guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, mata'ahullahu bisihhatil wal afiyah, yang mana hadis ini diletakkan tajuknya dosa kecil jangan dianggap mudah. Dosa kecil jangan dianggap mudah. Kita tengok apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini. Wa bi sanadil muttasil wa bihi qala an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. Yang mana artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang perempuan yang akan disiksa di dalam api neraka kerana seekor kucing yang dikurungnya ataupun dipenjaranya sampai kucing itu mati. Perempuan itu tidak mahu memberi makan dan minum ketika ia memenjara ataupun mengurung kucing itu. Juga ia tidak mahu melepaskannya untuk bebas mencari makanan dari binatang-binatang kecil yang melata di bumi. Kama qala, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pernah bicarakan tentang peribadi dia pada pertemuan yang lalu, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kita doakan radhiyallahu anhuma, huma itu dhamir itu merujuk kepada Abdullah itu sendiri dan bapaknya seorang khalifah Islam yang kedua, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Anak dia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar yang kita sebutkan yang lalu, kecintaan dan kasih sayang yang begitu dalam dan tingginya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Ibnu Umar ini mengikut apa saja perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi pernah solat, maka di situ dia nak solat. Di mana Nabi buat hal-hal ini, di situ dia nak melakukan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Sehingga diikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tahap itu kerana kasihnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar ini tidak oleh kerana kesungguhan ini mengikut apa yang Nabi SAW pernah buat, maka tidak mustahil Ibnu Umar ini menjadi rujukan para fuqaha di dalam ilmu fiqh. Ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.
Kerana sepanjang hidup ni dia lahir 10 tahun sebelum peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selama 60 tahun beliau mengabdikan diri dia itu mengajar agama, mengajar ilmu agama selama 60 tahun. Abdullah bin Umar radhiyallahu an huma. Dan Abdullah bin Umar ini, dia ni pernah juga dicalonkan oleh khalifah setelah mana peristiwa syahidnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, maka antara yang dicalonkan untuk menjadi khalifah adalah Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang ada kedudukan yang tinggi, dan dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 2630 buah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sering kita dengar hadis-hadis yang dibacakan an Abdullah bin Umar, an ibni Umar, itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, dan di mana dia ni meninggal ketika tahun ke-73 Hijrah. Tahun 73 Hijrah, dan dia merupakan kalangan sahabat yang terakhir, di kalangan sahabat yang terakhir meninggal di Mekah Al-Mukarramah. Itu Abdullah bin Umar. Anda dzikri salihin, ketika mana kita menyebutkan tentang orang-orang soleh ni, tatanazzalur rahmat. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripadanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu perawi hadis yang kita nak bacakan ini adalah Abdullah bin Umar. Apa yang dia riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Nabi kata apa? Udzibat imra'atun fi hirratin habasatha. Ada seorang perempuan, kan? Ada seorang perempuan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Diazab kerana apa? Kerana fi hirratin habasatha. Kerana seekor kucing. Kucing ni habasatha, dikurungkan kucing ini hatta matat, sehingga mati kucing tu. Hatta matat fadakhalat fiha an-nar. Oleh kerana sebab tu dia dimasukkan ke dalam neraka, wal iazubillah. Kenapa kurung kucing ni salah tak? Tengok apa yang dilakukan kepada kucing ni. La hiya at'amatha. Perempuan itu tidak mahu memberi makan dan minum ketika ia memenjarakan kucing itu. Wasaqatha idh hiya habasatha. Dia tak bagi makan, dia tak bagi minum. Dikurung, tapi dia tak bagi makan dan tak bagi minum ketika mana dikurungkan kucing itu. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Dan dia tak bebaskan kucing tu, tak lepaskan kucing tu, biar kucing tu mencari makan sendiri. Dia hanya kurung sehingga mati kucing tu. Maka atas sebab itu dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, wal iazubillah. Baik. Keterangan pada hadis ini diulas oleh penyusun. Kata penyusun, kucing adalah salah satu dari binatang yang senang hidup berdekatan dengan manusia. Di sekeliling kita, di rumah kita pun ada kucing. Kan ketika kita makan di restoran-restoran pun sering semua orang mengalami ada kucing akan datang kepada kita. Kerana apa? Kerana sifat jinak kucing ini. Kucing adalah salah satu binatang yang senang hidup berdekatan dengan manusia. Oleh sebab itu, ramai orang menjadikan kucing ini sebagai haiwan peliharaan. Kemudian disebutkan lagi, ia banyak meminta belas kasihan orang untuk mendapatkan makanannya. Ini masing-masing pernah lalui
bagaimana kucing-kucing yang sering datang kepada kita, meminta makanan, seolah-olah meminta makanan, hadir waktu kita tengah makan. Kemudian disebutkan, maka hendaklah kita memperuntukkan sedikit daripada makanan untuk diberikan kepadanya. Kalau kucing tu datang kat restoran, kita tengah makan, kan, dia datang itu dia nak bagi kita jalan pahala, jalan pahala, jalan pahala. Bukanlah dia nak semua yang kita makan tu, kan. Sekurang-kurang kalau kita sifat belas dan kasih kita ini, kita bagi dekat dia apa yang baki yang kita makan itu, ataupun daripada sebahagian sikit daripada apa yang kita makan itu. Kerana tu ruang, walaupun benda tu kecil, tetapi di situ ada sifat rahmah yang tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala pandang, dan disebabkan hal yang demikian kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi, atau kalau kita tidak mahu memberinya makan, biarlah ia hidup bebas untuk mencari makanannya sendiri. Ini kalau dalam konteks kita bela kucing tersebut. Kalau kita bela kucing tersebut, jangan sampai kita kurung dia di dalam satu tempat, kemudian kita biarkan di dalam kurungan, tak bagi makan. Terkadang disebabkan kelalaian kita, leka kita anggap benda tu kecil, seekor kucing saja. Kita bermusafir jauh, tinggal kucing di rumah, biarkan dia dikurung, biarkan kucing tersebut dikurung, sehingga kita balik daripada musafir kita tengok kucing tu dah mati. Kita jangan pandang remeh terhadap hal yang demikian, walaupun seekor kucing. Kemudian disebutkan lagi, jangan ia ditambat atau dipenjarakan kerana itu adalah suatu kezaliman. Itu adalah suatu kezaliman. Dalam hadis, banyak di dalam hadis ini, daripada beberapa hadis ini, penyusun bawakan kepada kita tentang neraka saja, kan, tentang neraka saja. Kita pun tertanya-tanya kenapa. Itu tujuan pengarang kita, wallahu a'lam, tujuan penyusun. Tetapi nak menunjukkan kepada kita bahawa di dalam kita beragama ini menjauhkan kita daripada maksiat yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam api neraka itu, lebih kita dahulukan daripada melakukan kebaikan. Lebih daripada kita melakukan kebaikan. Sekurang-kurangnya, bukan kata yang ini kita kena buat, sekurang-kurangnya sebagai seorang mukmin ini, kalau tak buat apa-apa pun jangan buat maksiat. Kerana maksiat itu dapat menjerumuskan ke dalam api neraka, wal'iyazubillah. Jadi bila kita mendengar ancaman-ancaman Allah Subhanahu ancaman-ancaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, peringatan-peringatan berkenaan dengan api neraka, azab api neraka, perbuatan apa yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka ini, guna sebagai melembutkan hati kita. Melembutkan hati kita untuk kita di dalam perjalanan kehidupan kita ini kena hati-hati. Hidup kita ini tidak bebas untuk melakukan apa saja. Kita ini sebagai seorang mukmin, maka kita terikat dengan hukum-hukum syarak. Apa hukum syarak? Hukum syarak itu adalah khitabullah. Khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin. Khitab Allah ataupun arahan ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala yang terkait ataupun ditujukan kepada kita, yang perbuatan-perbuatan kita sebagai orang yang mukallaf. Apa orang mukallaf ini? Orang-orang yang dikira pahala dosa apa yang dilakukan. Maka di dalam kerja buat kita ini ada 5 hukum. Yang pertama, hukum kita ada yang wajib kita kena lakukan. Yang kedua, kita kena lakukan benda yang sunat. Sunat. Kemudian ada perkara yang harus. Kemudian ada benda yang makruh. Dan kemudian ada benda yang haram. Maka sebagai seorang mukmin ini, sebolehnya
sebolehnya dia wajib mengelakkan diri daripada jatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang haram. Itu sebab itu kita tengok didatangkan di dalam susunan hadis ini banyak hadis-hadis yang memberikan kepada kita, mempersembahkan kepada kita tentang apa? Tentang ancaman-ancaman azab api neraka. Seperti hadis ini. Seorang wanita yang meremehkan dari hal kucing, daripada hal kucing dapat menjerumuskan daripada seseorang itu ke dalam api neraka. Dalam hadis yang lain pun kita pernah dengar bagaimana seorang wanita juga yang memberi minum seekor anjing dengan sepatunya, maka dengan hal yang sedemikian maka dia dimasukkan ke dalam api, ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita amal-amal yang kita lakukan ini, maka kita kena hati-hati dengan kerja buat kita. Apatah lagi di hal yang berkaitan dengan haiwan pun dititik beratkan oleh Islam, apatah lagi hal yang berkaitan dengan manusia. Ini pengulas penyusun sebutkan lagi, berlaku zalim terhadap kucing sudah boleh mengakibatkan seseorang masuk pintu api neraka. Dalam hadis ini cerita seorang wanita, tak kira lah lelaki ke perempuan, kalau dia buat benda itu adalah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menyeksa haiwan. Berlaku zalim terhadap kucing sudah boleh mengakibatkan seseorang memasuki pintu api neraka. Apakah lagi kalau kezaliman itu dilakukan terhadap orang yang beriman dan bertakwa? Rasanya terlalu besar siksaan yang akan dikenakan oleh Allah Ta'ala sebagai balasan kepada perbuatan mereka yang tidak berperi kemanusiaan. Dengan haiwan pun kita perlu berhati-hati. Ini kan pula dengan manusia, hak-hak yang melibatkan manusia, lebih-lebih lagi kita perlu jaga hak berkaitan dengan kejiranan, hak yang berkaitan dengan ibu bapa, hak yang berkaitan dengan sahabat handai, hak yang berkaitan dengan orang yang berada di sekeliling kita itu, agar kita tidak terjerumus melakukan suatu kezaliman kepada orang lain. Dalam hal ini boleh ataupun timbul di dalam persoalan kita, bolehkah kita ni nak belah haiwan? Bolehkah kita nak belah haiwan? Belah haiwan tak salah. Selagi mana haiwan itu diberi makan, diberi minum, maknanya dijaga dengan baik. Selagi mana tidak kita melakukan kezaliman kepada haiwan itu, maka dibenarkan oleh syarak untuk kita memelihara haiwan. Teringat saya daripada hadis Nabi SAW, satu hari Nabi SAW ini, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan perwatakan Nabi SAW ni. Nabi SAW ni suka, maknanya orang yang terkadang itu bergurau senda, sehingga dibahaskan di dalam kitab Syama'ilun Nabi SAW ada satu bab yang menyebutkan babu sifati mizahi Rasulullah SAW. Satu bab yang membicarakan tentang gurau senda Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, Sayyidina Anas bin Malik sebut apa? Satu hari Nabi SAW bertandang ke rumah aku dan dia melihat adik tiri aku. Kecil lagi. Apa yang Nabi SAW bergurau dengan adik kepada Anas bin Malik ini? Nabi kata dekat adik kepada Anas bin Malik ini, Nabi kata, Ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair.
Wahai Abu Umair, adik dia kecil lagi. Nabi SAW panggil, ma fa'alan Nughair, apa yang telah berlaku kepada Nughair? Ini seekor burung yang dipelihara oleh adik kepada Anas bin Malik ini. Nabi bergurau senda, melawak, kita katakan, berseluruh dengan kanak-kanak. Abu Umair kan, apa hal keadaan Nughair, ini burung yang dipeliharanya. Daripada hadis yang pendek ini, ulama menyatakan daripada hadis yang pendek ini, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair, maka terbit daripadanya 100 fawaid, 100 faedah hukum ataupun 100 faedah hukum ataupun fawaid yang didapat daripada hadis yang Nabi SAW sampaikan, iaitu berkaitan dengan, antaranya adalah berkaitan dengan haiwan peliharaan. Salah satunya, bolehkah kita memelihara haiwan? Boleh, tak salah. Macam adik kepada Anas bin Malik ini, dia memelihara seekor burung, seekor anak burung. Selagi mana tidak kita lakukan kezaliman kepada apa haiwan yang kita bela itu, maka dibenarkan syarak untuk kita pelihara haiwan. Itu berkenaan dengan gurau senda Nabi SAW yang daripada kalimah yang pendek itu, menerbitkan hukum boleh ke tidak boleh kita memelihara haiwan. Sallallahu alaihi wasallam, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Kemudian disebutkan lagi, Allah Ta'ala telah mengharamkan berlaku zalim ke atas dirinya, maka ia tidak akan menyiksa hambanya tanpa kesalahan, dan ia juga mengharamkan berlaku menzalim sesama manusia. Oleh itu, janganlah berlaku zalim terhadap orang lain dan jangan menyakitkan hatinya, dan jangan mengambil hartanya atau menjatuhkan harga dirinya. Masya-Allah. Daripada pengajaran hadis ini, daripada menjaga seekor kucing ini, diambil iktibarnya, dikiaskan kepada yang lebih besar daripada itu tentang hal manusia ini. Jangan kita berlaku zalim. Jangan berlaku zalim. Nabi SAW pernah sebut, la tahtaqiranna bil ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu perkecilkan satu benda yang baik, kan, walaupun kebaikan itu kamu berwajah manis, bermuka manis dengan saudara kamu yang lain. Masya Allah. Sekecil itu pun kita menunjukkan kepada orang yang kita bergaul dengan dia dengan wajah yang, muka yang baik, muka yang manis, itu pun dikira sebagai kebaikan yang jangan kita remehkan. Iaitu di dalam hal ini kita idkhalus surur, memasukkan kepada orang yang berada di sekeliling kita ini dengan sesuatu yang menggembirakan. Seperti hal kucing yang datang kepada kita ketika kita sedang makan di restoran. Kan? Itu haiwan. Ketika mana kita memberikan kepada dia sebahagian daripada makanan, takkah kucing ini akan rasa senang kepada kita? Kita tak tahu bahasa kucing, bagaimana dia mendoakan kita. Dan telah sampai kepada kita banyak kisah-kisah orang-orang yang soleh. Baru ini pun boleh kita search seorang tua yang sering memberi makan kepada kucing di sekitar Masjidil Aqsa. Memberi makan kepada kucing
di sekitar Masjidil Aqsa. Setiap waktu dia akan bawa makanan dan kucing akan kejar dia. Dan baru ni dia wafat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan dirinya daripada perlakuan dia memberi makan kucing. Walaupun kita nampak remeh. Walaupun kita nampak benda ini remeh. Dan banyak kisah-kisah di Malaysia sendiri pun bagaimana orang itu memberi khidmat, memberi makan kepada kucing di rumahnya. Akhirnya ketika mana dia meninggal, kucing ikut sampai ke kubur. Kucing ikut sampai ke kubur sehingga duduk di dalam kubur kerana kasih kepada tuan ataupun orang yang berlaku baik terhadapnya. Kita tak tahu bentuk-bentuk ucapan doa daripada haiwan-haiwan ini. Apa yang agama nak ajarkan kepada kita, jangan kita menganggap remeh terhadap sesuatu. Nabi kata apa? Walaupun kita jumpa dengan kawan kita ataupun saudara kita dengan bermanis muka. Kerana perbuatan kita bermanis muka dengan orang di sekeliling kita ni mengembirakan orang. Mengembirakan orang. Apatah lagi kita memberi sesuatu kepada orang. Dalam agama pun ajar apa? Tahadu, tahabu. Kamu saling memberi, kan, saling memberi hadiah, kan, maka kamu akan dicintai. Kamu akan saling berkasih sayang. Tahadu, tahabu. Nabi sebut pendek. Apa inti daripada hal ini adalah idkhalus surur. Memasukkan rasa gembira kepada orang lain. Kepada orang lain. Lawan daripada menyakiti orang lain. Lawan dia menyakiti orang lain yang diharamkan oleh agama. Diharamkan oleh agama. Kerana agama mementingkan ataupun Nabi SAW sendiri berwatak baginda Nabi SAW, akhlak Nabi SAW sentiasa memasukkan kegembiraan kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Seperti kita tengok tadi hadis, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, kan, ma fa'alan Nughair. Nabi melawak, Nabi bergurau dengan anak kecil yang kesedihan kerana kematian seekor burung yang dipelihara. Nabi mengambil berat terhadap budak-budak. Dan Nabi melayan budak-budak. Tidak terdapat di dalam dia ada memasukkan kegembiraan kepada budak itu. Memasukkan kegembiraan kepada budak-budak itu. Walaupun seorang budak. Walaupun seekor binatang. Walaupun seekor binatang. Maka Masya Allah, ni Nabi di dalam kehidupannya menunjukkan kepada kita akhlak. Sebab itu baginda Nabi SAW disebut sebagai rahmat sekalian alam. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Daripada hadis yang kita dapat pengajarannya daripada hadis yang kita telah bacakan hari ini, dosa kecil jangan dianggap mudah. Dosa kecil jangan dianggap mudah. Maka lawannya maksudnya perbuatan ma'ruf, perbuatan yang berpahala sekecil mana pun jangan kita ambil remeh. Kita tak tahu dosa mana yang akan menjatuhkan kita dan menjerumuskan kita ke dalam api neraka, wal'iyazubillah. Dan juga kita tidak tahu amal kebaikan manakah yang kita lakukan yang bakal memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Daripada hal ini, maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim di dalam kehidupan seharian kita ini, cara fikir kita ini perlu membawa kepada untuk menambah apa? Menambah kebaikan kepada orang lain. Baik manusia adalah dia itu memberi manfaat kepada orang lain kehidupan dia. Dalam masa yang sama, manfaat yang diberikan kepada orang lain itu menambah catatan amalan seseorang itu di dalam kehidupannya untuk dibawa bekal di dalam kehidupan akhirat. Sebab itu selepas solat kita ada doa,
doa Allahumma ja'al, Allahumma ja'al, Allahumma ja'al waj'alil hayatan. Allah jadikan kehidupan kami. Kita doakan di dalam Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'ashuna ma'aduna waj'alil hayatan ziyadatan fil khair. Ya Allah, kita minta kepada Allah jadikan hidup aku ini hidup apa? Fi ziyadatan fi kulli khair. Kehidupan kita ini menambah, setiap hari menambah kebaikan. Waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian kami ini, kematian kita selepas kita mati ini adalah sebagai kerehatan kita daripada melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan. Itu yang apa yang kita minta di dalam doa kita, di dalam munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah hadis yang pendek ini moga-moga kita ambil pengajaran, kita ambil iktibar daripada apa yang dipesan oleh baginda Nabi SAW dari hal seekor kucing. Maka kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin, kita perlu mengelakkan daripada melakukan kezaliman kepada binatang, apatah lagi kepada manusia yang berada di sekeliling kita, dan terus menerus kita melakukan kebaikan kepada orang yang berada di sekeliling kita. Sebab itu buah bagi ataupun natijah bagi apabila kita beragama tidak lain tidak bukan adalah akhlak. Natijah kepada orang yang beragama ini adalah akhlak. Ya. Adalah akhlak. Jadi tanda sebagai kita seorang mukmin yang baik tidak lain tidak bukan akhlak. Adalah akhlak kita kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita, dan dalam masa yang sama kita berhati-hati kerana kerja buat kita di dalam kehidupan kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dihisab terhadap apa yang kita akan lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Moga-moga apa yang kita dengar pada malam ini sedikit sebanyak memberi peringatan kepada kita terhadap ataupun panduan kepada kita dalam kita melalui kehidupan yang sementara ini. Moga-moga ia bermanfaat. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebaliknya daripada salah dan silap saya. Terima kasih atas perhatian. Apa yang baik itu daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih atas perhatian. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.